Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang bersama kami untuk berita Nusantara di Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Apa khabar hari ini, Radhi? Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Ray Tarman. Ya, saya sihat seperti biasa. Cuba sedikit bukan sedih tapi rasa macam sedikit, tak tahu nak gambarkan macam mana, tapi Ramadan sudah dah hampir menjauhi kita. Ya, hari ini 7 Julai 2015 bersamaan dengan hari Selasa, dan sekarang ini tepat jam 3.15 minit petang. Hari ini adalah merupakan hari Ramadan yang ke-20. Ramadan makin beransur pergi, makin, dan Syawal bakal menjelang tiba. Semoga sisa-sisa akhir Ramadan ini kita akan perguna sebaik mungkin, untuk mendapat keredaan, mendapat kebaikan daripada bulan Ramadan ini. Tapi ni budaya di tempat saya tinggal. 10 Ramadan yang terakhir. Biasa, jadi kat kawasan rumah saya tu dia ada speaker tau, yang source sumber daripada masjid. Jadi lepas solat Isyak je imam akan tu, ni makmum ada 5 orang je ni, 5 orang. Jadi orang akan ramai-ramai tu. Sebab dia bagus, dia encourage. Sebab 10 malam terakhir adalah 10 malam memang mana-mana pun jarang tak penuh lah malam terakhir. Tapi kalau tempat saya macam ada, sebab dia akan beritahu macam ni makmum kurang ni kan, dia akan beritahu. Sebab selalunya pada kita boleh tengoklah pattern kan, awal-awal Ramadan masjid atau surau akan penuh. Pada 10 malam terakhir akan beransur kurang kerana sibuk nak buat persiapan hari raya. Dan sesungguhnya 10 malam terakhir adalah 10 malam yang sangat istimewa. Dan tiada di bulan-bulan yang lain. Sebelum saya proceed, saya ingin beritahu kepada para pendengar mengenai cuaca, ramalan cuaca pada hari ini. Pada pagi hari hujan di 1-2 tempat, begitu juga di petang hari ini hujan akan berlaku di 1-2 tempat, tetapi pada malam hari tiada hujan. Tapi alhamdulillah cuaca membantu kita, walaupun panas kadang-kadang, walaupun kadang-kadang tiba-tiba berubah menjadi sejuk, membantu dalam kita menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah setakat ini baik, cuma dinasihatkan minum air lebih ketika bersahur dan berbuka puasa. Dengan cuaca panas sekarang, tapi alhamdulillah pagi tadi hujan. Ya, alhamdulillah kan. Dan Radhi, apa menarik mengenai hari ini? Apa yang berlaku pada 7 Julai? Okey, yang menarik pada hari ini, pada tanggal 7 Julai adalah perayaan Tanabata di Jepun. Tanabata? Perayaan apa tu? Tanabata atau Festival Bintang adalah satu perayaan yang berkaitan dengan musim di Jepun, Tiongkok dan Korea. Perayaan besar-besaran ini dilakukan di kota-kota di Jepun, termasuk di antara kotanya adalah kota Sendai dengan Festival Sendai Tanabata. Di Tiongkok perayaan disebut Gizi. Antara lain yang terjadi hari ini ialah berkaitan dengan 7 Julai adalah Hari Kemerdekaan di Kepulauan Solomon Island. Dan yang terakhir adalah kita peristiwa ledakan bom bunuh diri yang terjadi di jalur kereta api bawah tanah dan di sebuah bas di London, Inggeris. 7 Julai 2005. Ya, saya masih ingat lagi di kereta api bawah tanah dan bas merah double decker tu. Itu antara kejadian yang membuat penduduk di London, Inggeris shock. Dan pada situ mulanya ideologi atau istilah Islamofobik di London, di sekitar Inggeris. di London, di Britain dan Britania menular ke Amerika Syarikat dan sebagainya.
Okey, info yang saya ingin kongsikan kongsikan bersama Radi dan para pendengar adalah mengenai 10 lagu raya yang terbaik. Sebab hari ini Ramadan yang ke-20, 10 hari lagi kita nak menyambut hari raya. Jadi selalunya lagu raya adalah antara yang harus diperdengarkan, yang harus ada ketika hendak menyambut hari raya ni. Hari raya bakal menjema bagi menaikkan mood raya. Durian Nusantara telah bawakan 10 lagu raya terbaik yang boleh dilayan di pejabat mahupun kala mengharungi trafik sebelum berbuka puasa nanti. Ini boleh kita dengar di corong-corong radio. Pertama, lagu Suasana Hari Raya oleh Anwar Zain dan Elina. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan dan lirik oleh Hafsah Hassan ini antara yang menaikkan populariti penyanyi lelaki idaman Malaya Anwar Zain yang ketika itu baru saja berumur 16 tahun. Bersama-sama Elina, lagu duet ini memang pencetus terbaik Suasana Hari Raya. Yang kedua, lagu Selamat Hari Raya oleh biduanita negara kita, Saloma. Tahukah anda semua bahawa lagu ciptaan dan lirik Ahmad Jaafar ini dicipta pada tahun 1955 dan antara all-time favourite yang tak muak didengar. Apatah lagi kalau kita layan dengar lagu tu dengan sambil makan kuih semperit. Kan. Yang ketiga, lagu Dendang Perantau oleh Tan Sri P. Ramlee. Confirm air mata meleleh setiap kali dengar lagu ni di Cerong Radio. Lagu karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini kira-kira sudah pun berusia 65 tahun. Saya ada hal menarik tentang lagu ni. Apa waktu dia? Saya tinggal di Indonesia, setiap kali minggu sebelum raya, kita orang akan play lagu ni pakai speaker kuat-kuat kat rumah. Jadi sedih lah. Sedih, kita sedih tapi orang luar lagu apa dia orang play ni. Itulah momen dia. Lagu yang keempat, Suatu Hari di Hari Raya oleh Dato' M. Nasir. Siapa yang tak kenal dengan one of the creative genius di Malaysia iaitu Dato' M. Nasir. Apatah lagi dengan lagu ciptaan ini. Saya suka bait-bait liriknya. Itu Satu Hari di Hari Raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku, ku gembira, mungkin inilah dia kebahagiaan. Sangat puitis. Sederhana, sangat puitis, sangat mendalam. Yang seterusnya, yang kelima, Seloka Hari Raya oleh Uji Rashid dan Hail Amir. Antara artis duet terbaik zaman 70-an. Saya memang suka kan Uji Rashid masa zaman tu dengan pakaian bebek dia. Fashionista, sangat fashionista. Kalau lelaki pula dengan seluar bootcut. Karya yang dicipta oleh komposer Datuk Dr. Ahmad Nawab ini membawa suasana ceria, cukup sesuai dengan sambutan Aidilfitri serta lirik yang sangat cantik penceritaannya. Menurut Uji Rashid, Seloka Hari Raya memang dicipta untuk dirinya dan Hail. Ahmad Nawab memang mengenali mereka daripada melodi hingga lirik. Dia tahu dan mahu sesuaikan dengan nyanyian Uji Rashid dan Hail Amir. Mereka masih ingat berapa kali, Uji Rashid masih ingat berapa kali beliau diminta oleh Cuari untuk melukar lirik supaya apa yang dinyanyikan kena dengan mereka, pasangan duet ini. And then yang keenam, lagu Pulang di Hari Raya oleh Nur Kumalasari. Nur Kumalasari adalah artis all-time favourite saya. Sebelum dia berhijab sehingga sekarang dia sudah berhijab, sudah menutup auratnya. Dia seorang yang sangat sophisticated. Nobody can beat this legendary Nur Kumalasari. Dan lagu Pulang di Hari Raya ciptaan Syed Harun ini adalah lagu yang sangat menyentuh. Dan kalau tengok music video Pulang di Hari Raya oleh Nur Kumalasari, pakaian yang digayakan dalam music video ini begitu, tak boleh nak cakap lah. Sebab dia pakai bomber jacket dengan carrot cut jean. Boleh. Selalunya kalau kita nyanyi lagu Hari Raya mesti dengan baju kurung, dengan pakaian tradisi kan. Tapi dia pakai baju bomber jacket dengan carrot cut jean. Tapi lagu dia sedih. Lagu sedih, lagu Pulang di Hari Raya. Kan?
Okey, yang ketujuh, Balik Kampung oleh Sudirman. Lagu yang sangat rancak, catchy. Antara satu kemestian, lagu ini adalah antara satu kemestian buat perantau yang berpusu-pusu nak pulang ke kampung setiap kali menjelang Hari Raya. Kalau lihat betul-betul pada liriknya, lagu ini sebenarnya pencetus sentuhan rohani. Dan kalau selalunya dekat stesen kereta api, dekat stesen bas, lagu ni selalulah balik kampung kan. Dan yang ke-8, Sesuci Lebaran oleh Datuk Siti Nurhaliza. Dan yang ke-9, Pulanglah oleh Aisyah, lagu sedih juga. Dan yang ke-10, Kurniaan Hari Raya oleh Feminine. Feminine antara penyanyi kumpulan wanita yang cukup popular pada zaman 1990-an. Kini hanyalah tinggal kan. Biarpun lagu ini berentak rancak, ia masih lagi boleh diterima masyarakat dan selayaknya boleh dikategorikan sebagai lagu raya evergreen. Kan, mana segar. Jadi untuk kepada para pendengar Durian Nusantara, Cik Radita Arman kita akan memainkan lagu-lagu ini bermula esok. Okey, ready? Cool. Kita ke berita antarabangsa. Bersama saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad. Sekarang ini tepat jam 3.26 petang dan hari ini berita antarabangsa yang ingin saya kongsikan dan ingin saya sampaikan kepada para pendengar berita Nusantara melalui radio Durian Nusantara adalah mengenai pasangan yang duduk di San Diego. Hidup berdua, mati bersama. Katanya pasangan tersebut bernama Janet dan Alexander Tosko, yang berusia 8 tahun apabila mereka mula berkawan rapat. 8 tahun ya Radi. Dan 20 tahun kemudian pada 1940 mereka berkahwin dan sejak itu tidak pernah berpisah. KGTV TV melaporkan pasangan itu yang berpindah ke San Diego pada tahun awal 1970-an memberitahu anak-anak mereka bahawa mereka mahu mati bersama dan bulan lalu, beberapa hari sebelum ulang tahun perkahwinan ke-75, impian Janet dan Alexander telah tercapai. Keadaan kesihatan Alexander yang berusia 95 tahun semakin buruk apabila pinggulnya patah menyebabkan dia hanya mampu terbaring. Pada hari kematian mereka, anak-anak membaringkan Janet di sebelah suaminya. Menurut anak mereka, selepas Alexander meninggal dunia, Janet berkata, "Tunggu saya juga akan ke sana." Mereka meninggalkan Janet di samping mayat Alexander dan beberapa jam kemudian mendapati ibu mereka itu juga meninggal dunia memeluk suaminya. Pasangan itu dikebumikan di tanah perkuburan kebangsaan Miramar. Sangat tersentuh hati. Seperti dalam kisah filem saya lupa dah apa filem tapi cerita lebih kurang macam ni. Tapi ni versi yang real lah. Ya, hidup yang menarik mereka bersahabat daripada kecil. Ya, daripada berumur 8 tahun. Memang mereka dijodohkan bersama. Ya, ini bagi saya satu anugerah. Yang kedua, berita mengenai seterusnya, berita antarabangsa, masih lagi mengenai Greece, mengenai keruntuhan ekonomi Greece yang saya rasa tak habis-habis kisahnya lagi. Kali ini semalam Menteri Kewangan Greece telah letak jawatan. Menteri Kewangan Greece Yanis Varoufakis pada Isnin semalam berkata beliau meletakkan jawatan dan pengumuman tersebut suatu yang mengejutkan walau pemerintah negara itu telah mendapat keputusan undian yang menolak syarat pelan penyelamat yang telah ditawarkan oleh zon euro. Varoufakis dikatakan banyak kali bertembung pendapat dengan pemerintah dalam banyak rundingan sepanjang bulan-bulan kebelakangan ini. Menurut beliau, ia adalah idea Perdana Menteri yang merasakan ia boleh membantunya mencapai persetujuan. Atas sebab itulah beliau meninggalkan Kementerian Kewangan.
Dia juga mengingatkan bahawa keputusan referendum yang menyaksikan 60% rakyat Greece menolak pelan penyelamat yang didesak pemerintah antarabangsa hadir bersama harga yang besar untuk dibayar, sama seperti perjuangan untuk hak-hak demokratik. Beliau menyeru persetujuan yang melibatkan penstrukturan semula hutang, pengurangan langkah penjimatan, pengagihan semula untuk membantu golongan memerlukan serta reformasi sebenar. Varoufakis selama ini lantang bersuara telah menggegarkan kumpulan Eropah sejak pelantikannya Januari lalu. Ini peletakan jawatannya merupakan idea Perdana Menteri iaitu Alexis Tsipras. Kononnya bertujuan untuk memudahkan Perdana Menteri membuat rundingan baru dengan kreditor untuk mendapatkan dana menyelamat. Seperti yang kita tahu, yang sudah kita kabarkan kemarin bahawa 60% rakyat Greece telah mengundi untuk mengatakan tidak atau menolak plan penyelamatan yang telah ditawarkan oleh pemerintah antarabangsa. Jadi jika mereka berkata tidak, berarti mereka keluar daripada zon euro. Jadi kalau mereka berkata ya, mereka masih di dalam zon euro, tapi mereka sistem pemerintahan mereka dikawal dan diatur kewangan mereka. Mereka harus terima pelan penyelamat yang telah ditetapkan oleh zon euro. Dan dikabarkan bahawa Yanis Varoufakis ni, bekas Menteri Kewangan Greece ini, beliau sentiasa membangkitkan kemarahan rakan zon euro dan Kesatuan Eropah kerana beliau dikatakan biadab dan kasar ketika berunding, malah pernah menuduh rakan dari negara kreditor sebagai pengganas. Jadi disebabkan itulah Perdana Menteri Alexis Tsipras meminta Yanis Varoufakis untuk meletakkan jawatan. Mungkin untuk memudahkan Perdana Menteri membuat rundingan yang baru dengan kreditor untuk mendapatkan dana menyelamat. Ini antara yang terjadi. Tetapi keadaan keruntuhan ekonomi mereka telah menyebabkan ringgit kita juga jatuh. Bursa saham kita bukan saja bursa saham kita, bursa saham di Jepun juga jatuh merudum. Dengan jatuhnya masalah kewangan Greece ni, ekonomi di Greece, saya terbaca semalam bahawa banyak warga tua yang harus menerima wang pencen berpusu-pusu. Kenapa ya? Di bank untuk mengambil wang pembayaran pencen mereka. Sebelum Greece disahkan keluar daripada. Dan katanya perkara yang berlaku di Greece ini telah mengancam dunia, mengancam ekonomi dunia dan membolehkan mengheret dunia ke alam kemelesetan ekonomi. Tapi itu bagi saya, kita as time goes by kita boleh lihat bagaimana Perdana Menteri Alexis Tsipras mahukan, sebab beliau benar-benar mahu rakyat beliau menolak pelan penyelamat yang pelan penyelamat yang telah diberikan oleh Kesatuan Eropah. Maksudnya mereka mahu berdiri sendiri. Kita kena tengok bagaimana dia mengacukan, mentadbirkan jika dengan penolakan tersebut. Hal yang kita tahu bahawa daripada efek kejatuhan ekonomi di Greece itu ada efek kepada negara Malaysia, iaitu kejatuhan ringgit. Saya ada sedikit fakta saya terbaca sedikit fakta bahawa negara Malaysia mengalami kejatuhan ringgit, sedangkan Singapura tidak mengalami kejatuhan dolar Singapura sama sekali. Jadi saya terbaca satu artikel yang buat untuk kita berfikir, macam dia ada pertanyaan yang buat saya sampai sekarang terfikir. Pertanyaan dia berbunyi begini: agak aneh kerana nilai mata wang negara pengeluar minyak iaitu Malaysia boleh terjejas lebih teruk berbanding sebuah negara kecil yang tak ada satu pun sumber bahan mentah di tanahnya. Boleh faham? Faham? Jadi maknanya sistem pemerintahan kita ni masih belum tough.
Walaupun kita ada sumber daya bumi, hasil bumi, minyak, tapi kita masih tetap kena dengan kejatuhan ringgit. Sedangkan Singapura yang tak ada apa-apa negara dia, tak ada efek, tak terkena tempias pun. Kalau ikut logik, negara yang mempunyai bahan mentah yang akan bertahan sebab dia ada sumber. Ya, betul. Kita berhenti sebentar sebelum kita masuk ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Bersama kami lagi, saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini 7 Julai 2015 bersamaan dengan hari Selasa, dan sekarang ini tepat jam 3.42 petang. Hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-20. Semoga kita dapat menggunakan sebaik mungkin 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Berita politik dan hal ehwal semasa. Kita teruskan. Berita yang ingin saya sampaikan mengenai seorang ibu di Jakarta yang sanggup mengergajikan tangan anaknya. Seorang wanita di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dituduh menggergaji tangan anak kandungnya hingga luka parah. Kejadian itu terbongkar selepas Agensi Perlindungan Anak Indonesia ataupun KPAI menerima laporan daripada jiran keluarga itu. Kejadian berlaku beberapa minggu lalu. Agensi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menerima laporan mengenai kejadian itu semalam daripada jiran keluarga berkenaan selepas kanak-kanak itu melarikan diri dari rumahnya kerana takut dipukul si ibu. Kanak-kanak itu berusia 12 tahun bernama Gaiska Tristan meminta pertolongan jirannya. Mulanya Gaiska melarikan diri bersembunyi di rumah jirannya. Jirannya pun menghantarnya pulang kepada ibunya Sharon Rose Liesa kerana menganggap ia satu masalah keluarga. Tetapi Gaiska lari lagi. Kali ini dia bercerita kepada jirannya mengenai kekejaman ibunya, termasuk tindakan Sharon menggergaji tangan kirinya. Walaupun tidak putus, Gaiska cedera teruk. Gaiska kini berada di tempat selamat di bawah perlindungan KPAI. Sementara itu, Polis Jakarta Selatan berkata pihaknya masih belum menahan Sharon sebagai suspek dalam kes itu kerana siasatan masih dilakukan. Pihak polis akan menyoal siasat Sharon sebelum bertindak. Tetapi siasatan awal menunjukkan tiada gergaji di rumah itu. Itu kata jurucakap Polis Jakarta Selatan, Audi Latihuru. Dalam pada itu, Sharon ketika ditemui di Balai Polis Jakarta Selatan untuk membuat laporan mengenai kehilangan anaknya, menafikan dakwaan dia menggergaji Gaiska. Macam-macam kes ibu bapa, kes perilaku ibu bapa terhadap anak-anaknya. Di Malaysia kita tahu seorang kanak-kanak kecil yang bernama Yaya telah didera oleh ibu tirinya dan bapa kandungnya. Dan sekarang ini ibu bapa kanak-kanak yang bernama Yaya tu telah pun ditahan reman, malah disambung reman untuk siasatan. Dan kes penderaan kanak-kanak ini bukan sahaja baru kita dengar, sudah lama sehingga banyak yang sehingga menyebabkan kematian pun ada. Dan banyak agensi malah kerajaan telah menubuhkan, telah menyediakan satu rang undang-undang, jika dibukti bersalah apakah yang sepatutnya diterima oleh pendera-pendera tersebut dan sebagainya. Banyaklah. Tapi yang tahu tak sebab apa punca dia nak gergaji tangan anak dia? Tak tahu kenapa. Antara faktor dia, punca kronologis sebenarnya, sebenarnya kita tak tahu dia ni betul atau tak dia gergaji anak dia. Sharon ni. Sharon ni tak, sebab terlalu banyak
info dan perlu sebelah pihak mengatakan ini sebelah, tapi dari penelitian polis punca permasalahan antara ibu dan anak ni, punca dia sebab anak dia tak nak siram kebun. Itu saja. Kesalahan yang sangat kecil. Kadang-kadang itulah kerana kesalahan yang kecil, ibu bapa sanggup mendera anak-anak mereka. Dan bukan saja ibu bapa, malah pengasuh pun ada yang mendera bayi-bayi yang bayi-bayi ataupun kanak-kanak yang mereka jaga. Saya rasa itu satu kesalahan yang sangat besar, kerana mereka telah diamanahkan oleh ibu bapa untuk menjaga anak-anak mereka, kerana ibu bapa ini pergi keluar bekerja, dan amanah kita harus pikul dengan sebaik mungkin. Tetapi mereka telah melanggar amanah dengan mendera. Dan recent ni banyak yang saya baca di akhbar mengenai bukan saja kisah Yaya, ada juga kisah-kisah yang lain di mana bayi telah didera di pusat oleh pengasuh di pusat pengasuhan dan sebagainya. Dan kali ini di Jakarta, menggergaji tangan anak itu sesuatu yang tidak boleh masuk akal. Dari info yang saya tahu bahawa Gaiska Tristan atau alias GT 12 tahun ni, dia termasuk antara pelajar yang cemerlang di sekolahnya dengan IQ yang cerdas. Itu komen daripada guru beliau sendiri. Dan fakta menarik satu lagi yang untuk kita tahu tentang masalah ni ialah jiran-jiran dari jiran-jiran di kawasan perumahan Sharon atau ibu daripada Rizka ni membuat kenyataan bahawa mereka kenal Sharon ni dengan karakter orang yang banyak tatu, dan setiap hari dia perwatakan dia macam bahasa dia, kalau bahasa Indonesia dia macam geng punk. Geng punk. Kata salah satu komen jiran dia, dia berkata bahawa Sharon ni punya banyak tatu dan banyak bertindik, dan kalau orang tak tahu dia kawasan tu, mungkin mereka sangka dia ni adalah gelandangan atau anak geng-geng punk ni. Saya berharap di pihak penguatkuasa akan memberi balasan yang setimpal, hukuman yang setimpal kepada pendera-pendera, bukan saja di Indonesia, malah di Malaysia juga. Saya berharap ada hukuman yang diterima itu adalah yang diberikan itu setimpal dengan apa yang kanak-kanak yang didera itu, yang telah didera itu harus lalui, telah lalui ketika didera dan harus lalui pada masa akan datang. Berita seterusnya, berita politik dan hal ehwal semasa adalah mengenai gangguan dari Malaysia, gangguan bekalan air, di mana 244 kawasan di Hulu Langat dan Kuala Lumpur akan alami gangguan bekalan air. Gangguan bekalan air tidak berjadual di 244 kawasan di Hulu Langat dan Kuala Lumpur dijangka pulih sepenuhnya Rabu ini, iaitu esok insya-Allah. Ini menurut Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd ataupun Syabas. Dalam kenyataannya, Syabas berkata gangguan itu disebabkan kerosakan pam air mentah di loji rawatan air LRA Sungai Hulu Langat semalam. Kerosakan itu dikesan pada pukul 3 petang dan pihak operator LRA iaitu Puncak Niaga Malaysia Sdn Bhd terpaksa mengurangkan pengeluaran air terawat untuk dibekalkan kepada sebanyak 402,333 pintu rumah di kawasan berkenaan. Di Kuala Lumpur, antara kawasan yang terjejas ialah Taman Titan View, Taman Mutiara, Taman Supreme Jaya, Taman Bukit Hijau, Taman Connaught, Desa Tun Razak, Bandar Tun Razak, Taman Jaya, Taman Mulia, TUDM Sungai Besi, Jalan Lapangan Terbang dan Jalan Caun Saulin, Jalan Sanpeng, Taman Ceras Utama, Taman Pandan Perdana, Taman Pandan Indah, Taman Pandan Mewah dan Taman Lembah Baju.
Di Hulu Langat pula, antara kawasan yang terjejas ialah kawasan perindustrian Balakon, Taman Balakon Jaya, Taman Puncak Utama Seri Kembangan, Taman Bukit Belimbing, Bandar Tun Hussein On, Ceras Prima, Taman Kajang Mulia, Taman Kajang Prima, Taman Kajang Ria, Taman Seri Damai, Taman Villa Heights, Taman Restu, Taman Sagak Emas, Taman Seri Antan dan Indah Jaya. Syahbaz menasihatkan agar pengguna supaya menyimpan bekalan air secukupnya serta menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh gangguan itu. Pengguna boleh memuat turun aplikasi sistem My Syahbaz atau melayari laman sesawan Syahbaz iaitu www.syahbaz.com.my untuk maklumat berhubung kerja-kerja berjadual ini. Ini antara 244 kawasan yang terjejas akibat gangguan bekalan air. Tetapi bekas Menteri Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim telah berkata sesuatu mengenai isu ini, telah memberi komen terhadap isu ini, iaitu katanya ikut saja plan saya, air Selangor akan terus percuma. Ini yang diberitahu kepada para wartawan. Kerajaan Negeri Selangor disarankan untuk meneruskan pelan holistik industri air yang dirangka sebelum ini, yang dirangka oleh bekas Menteri Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebelum Azmin Ali naik jadi Menteri Besar lagi. Bekas Menteri Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menegaskan Selangor akan rugi besar sekiranya gagal melaksanakan pelan penstrukturan semula air negeri itu. Syahbaz dan Puncak Niaga sudah menerima formulir yang telah diberi seperti pulangan ekuiti 12%. Tetapi kalau sudah terima, tak boleh nak ubah. Itu kata bekas Menteri Besar Selangor. Tambahnya lagi, pelan pengambil alihan konsesi air daripada Puncak Niaga Malaysia Sdn Bhd dan Syahbaz tidak akan menjejaskan pekerja sedia ada berkenaan kerana formula penstrukturan semula tidak akan mengubah apa-apa termasuk gaji seperti sedia ada. Beliau yang juga adun bebas Pelabuhan Kelang menyifatkan Azmin agak terlewat dalam memuktamadkan pelan penstrukturan semula air yang ditandatangani Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat pada November 2014. Sementara itu, Kerajaan Negeri Selangor yang dihubungi enggan melayan sebarang gesaan atau saranan khalid. Kata sumber berkenaan, pentadbiran Azmin akan memuktamadkan pelan penstrukturan semula industri air dalam masa terdekat. Azmin sebelum ini dilaporkan sudah berbincang dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi membincangkan beberapa isu berbangkit yang menghalang daripada pihaknya memuktamadkan perjanjian penstrukturan semula industri air Selangor. Bulan lalu, Syahbaz memberi amaran isu-isu berkaitan dengan penstrukturan semula industri air perlu diselesaikan dengan segera bagi mengelakkan gangguan bekalan air kerana Rizab Lembah Kelang kini berada di bawah paras 5%. Pengerusi Eksekutif Syahbaz, Tan Sri Rozali Ismail berkata, projek Langat 2, projek bekalan air utama bagi Selangor dan Kuala Lumpur sangat diperlukan sekarang. Ia bagi memenuhi keperluan penduduk dan industri di Lembah Kelang sehingga 2025. Jadi ini adalah kerana isu air, politik dicampur adukkan. Tapi memang dari dulu memang Selangor adalah kerusi panas dan memang mempunyai masalah air dari dulu lagi. Dan ini adalah antara semasa Khalid Ibrahim masih lagi menerajui Selangor. Ini antara pelan yang distrukturkan oleh beliau, dirancanakan oleh beliau mengenai isu air di Selangor dan Kuala Lumpur ini kan, projek Langat 2 dan sebagainya. Ini antara yang dirancang oleh beliau, tetapi apabila beliau disuruh untuk melepaskan jawatan Menteri Besar Selangor, beliau berharap Azmin Ali yang seterusnya memegang jawatan yang akan duduk di kerusi itu akan meneruskan pelan beliau, tetapi tidak. Azmin mempunyai perancangannya sendiri. Tapi kadang-kadang saya rasa macam
masalah politik antara mereka ini menyebabkan rakyat susah kerana gangguan bekalan air dan sebagainya. Kerana air sangat diperlukan dengan kondisi sekarang yang kondisi cuaca sekarang yang tidak menentu, panas, kemudian hujan dan kadang-kadang panas terik itu dan yang hingga menjurus kepada kemarau, kita memerlukan air yang banyak. Kita bukan saja untuk makan minum, mandi dan meredakan, menurunkan suhu. Kita berhenti rehat, Radi, sebelum kita masuk ke ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Bersama saya lagi, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Kami dalam berita Nusantara untuk Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 7 Julai 2015, hari Selasa, dan sekarang ini tepat jam 4:04 petang. Kita teruskan dengan berita ekonomi dan bisnes. Hari ini berkenaan dengan Rapid KL Monorail sasar 26 juta penumpang menjelang akhir tahun ini. Sesuatu yang menarik, kita akan ada monorail dan ianya akan memudahkan lagi pergerakan rakyat yang kebanyakannya yang terutama yang menggunakan pengangkutan awam. Rapid KL Monorail menyasar 26 juta penumpang menggunakan perkhidmatan itu menjelang akhir tahun ini bagi mencapai rancangan untuk 6 train mengandungi 4 coach mengadakan perkhidmatan menjelang akhir tahun. Ketua Pegawai Operasi Rapid KL Monorail yang baru dilantik, Muhammad Arifin Idris berkata, train pertama dan kedua mengandungi 4 coach sudah pun memulakan perkhidmatan sejak Disember tahun lepas. Train ketiga 4 coach dijadual memulakan perkhidmatan menjelang minggu depan. Kita juga sedang menunggu lampu hijau ataupun kelulusan daripada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD. Train keempat akan memulakan perkhidmatannya pula pada bulan hadapan. Arifin juga berkata train kelima dan keenam mengandungi 4 coach dijadual memulakan perkhidmatan menjelang suku akhir tahun ini. Dengan adanya train 4 coach yang berkapasiti lebih besar, Rapid KL Monorail dijangka boleh membawa lebih 70,000 penumpang sehari menjelang akhir tahun ini. Train baru 4 coach itu lebih aerodinamik berbanding train ataupun model sebelumnya dan mempunyai skrin yang memaparkan maklumat dan destinasi. Ia akan menggantikan train lama yang mengandungi 2 coach katanya. Projek pembesaran train juga melibatkan menaik taraf semua 11 stesen monorail dengan kapasiti maksimum 430 penumpang setiap train berbanding 214 penumpang oleh train mengandungi 2 coach. Ia boleh menampung lebih banyak penumpang dan penting semasa waktu puncak. Dalam penstrukturan semula Rapid Rail Sdn Bhd ataupun Rapid Rail bulan lepas, Arifin yang sebelum ini Ketua Penyelenggaraan bagi Prasarana Malaysia Berhad Laluan Ampang menggantikan Abdul Hadi Amran yang dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi ataupun CEO bagi LRT Laluan Ampang. Rapid Rail merupakan anak syarikat Prasarana Malaysia Berhad ialah pengendali Rapid KL Monorail. Kita tahu bahawa monorail ni sangat padat pengguna dia. Awak pun antara salah seorang pengguna. Saya jarang mengguna monorail. Saya lebih banyak menggunakan LRT dibanding monorail. Monorail ni laluan dia daripada KL Central sampai ke, saya tak pasti, biasanya saya menggunakan monorail hanya untuk dari KL Central hingga ke Bukit Bintang. Okey. Tapi banyak keluhan yang mengatakan bahawa
Monorail sentiasa padat. Sentiasa Sebab dia padat. cuma 2 coach saja. Oh dia kontot gitu kan. Pendek. Tapi dia efektif sebab dia menghubungkan tempat-tempat. Dia berbeza dengan konsep LRT. LRT dia lebih menghubungkan pusat-pusat tumpuan umum. Kalau monorail ni di tempat-tempat yang ramai orang. Sangat. Tapi dengan projek ni mungkin dengan info yang kita dapat bahawa penambahan 4 coach mungkin dapat mengurangi kepadatan pengguna dan lebih keselesaan pengguna lebih terjamin lah. Ya, betul. Dan mereka dan syarikat ini juga telah melakukan penstrukturan semula untuk menambahbaikan sesuatu yang bagus. Ya, betul. Berita seterusnya adalah mengenai keyakinan tinggi terhadap syarikat baru MAS. Kita ada sampaikan mengenai berita mengenai Malaysian Airline System ataupun MAS yang mereka memecat 20,000 pekerja mereka, tetapi hanya menyerap semula 14,000 manakala 6,000 mereka tidak serapkan, dan ada langkah-langkah yang mereka lakukan untuk membantu 6,000 pekerja yang tidak diserap semula ini mendapat pekerjaan yang baru dan sebagainya. Tetapi kali ini ketika ini Malaysia Airlines yang kita kenali sejak sekian lama sedang bersedia untuk mendarat dengan selamat, manakala Malaysia Airlines yang baru membuat persiapan untuk melakukan penerbangan sulungnya. Kata-kata yang sangat. Berarti dalam tempoh waktu beberapa bulan ni MAS menghentikan perkhidmatan. Bukan, ini kata kiasan. Oleh Christoph Muller yang yang dilakukannya oleh pada awal Jun. Muller merupakan ketua pegawai eksekutif Malaysia Airline System Berhad ataupun MAS, bersedia untuk menerajui syarikat baru MAS, Malaysia Airline Berhad ataupun MAB, apabila syarikat penerbangan itu bermula pada 1 September ini. Beliau merupakan ketua pegawai eksekutif yang baru. Walaupun ada yang melihatnya sebagai tidak lebih daripada perubahan dalam nama syarikat, sebenarnya MAB yang baru diwujudkan itu adalah sebahagian daripada jentera lebih rumit bertujuan untuk memberi nafas baru kepada syarikat penerbangan negara, bermula dengan rekod yang bersih, tiada lagi kerugian besar, perjanjian pembekal berat bersebelah dan peraturan kerja yang terhad. MAB akan bermula sebagai sebuah buku yang bersih. Meskipun MAS diselubungi perkara negatif sejak beberapa dekad lalu dan diburukkan lagi oleh 2 tragedi pada 2014, satu kejutan yang menyenangkan diterima MAB apabila mendapat 98% undi percaya daripada 14,000 pekerja yang telah ditawarkan pekerjaan baru untuk menyertai syarikat baru MAS. Mereka yang mempunyai jaringan keselamatan selepas menerima pakej pampasan yang pelbagai dari ringgit Malaysia 300,000 hingga ringgit Malaysia 500,000. Seperti yang dilaporkan, seseorang akan berfikir mereka akan meninjau ke tempat lain untuk mencari rezeki baru. Namun 98% yang menerima tawaran untuk bekerja di MAB semestinya telah melihat MAS yang baru dan mahu menjadi sebahagian daripada syarikat penerbangan nasional yang membina semula kedudukannya. Jika pekerja tidak yakin terhadap MAB, tentunya kurang daripada 50% yang akan menerimanya, tetapi sebenarnya 98% merasakan mereka boleh menyumbang secara positif kepada entiti yang baru ini. Dari sini apa yang dilihat ialah orang yang paling penting, pekerja yang akan menuju MAB yakin syarikat penerbangan negara ini boleh meraih keuntungan pada tahun 2018 seperti yang dianjurkan. Bagaimanapun, perlu diingat bahawa syarikat penerbangan ialah perniagaan perkhidmatan dan bukan perniagaan pengangkutan. Maka faktor manusia adalah penting kerana kaki tangan merupakan orang yang akan menyampaikan perkhidmatan tersebut. Pengumuman pelantikan pengurusan baru beberapa minggu lepas pastinya menjadi petanda baik bagi MAB, dan lebih banyak pelantikan dalam MAB dijangka akan diumumkan dalam beberapa minggu yang akan datang, yang akan meningkatkan lagi keyakinan dalam syarikat penerbangan itu. Juga dalam pengiktirafan bakat dalaman dengan pelantikan
baru, Ketua Pegawai Eksekutif Anak Syarikat Baru Malaysia Airlines MAB Ground Handling Services Sendirian Berhad. Kemudian mula juga telah menyatakan bahawa syarikat penerbangan baru itu akan mempunyai 3 bahagian, iaitu operasi, fungsi sokongan serta pembelajaran dan pembangunan. Akan terdapat 12 anak syarikat dengan petunjuk prestasi utama sendiri ataupun KPI. Pendekatan ini bertujuan untuk bergerak daripada MAS yang lama yang kurang budaya prestasi. Bagi 98% yang akan memasuki MAB, mereka bakal menyaksikan perubahan besar daripada MAS sebelum ini, dan dengan menerima tawaran kerja ini, ia adalah petunjuk positif bahawa mereka bersedia untuk memahami perubahan ini. Ia mungkin bukan syarikat permulaan, tetapi akan menjadi sebuah syarikat baru dengan segala-galanya baru. Pihak berkepentingan baru, malah segala-galanya akan menjadi baru. MAS telah memohon sijil syarikat penerbangan yang baru. Mereka telah meminta IATA, Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa, untuk memindahkan kod MH pula. Jadi mungkin tidak akan ada MH dah. Seperti MH304, 340. Jadi mereka menggantikan kod yang baru. Ya. Ini bermakna perubahan besar sedang disediakan dalam proses Malaysia Airlines yang baru telah bermula, dan dengan itu menyelamatkan syarikat penerbangan dan maruah Malaysia. Penghargaan juga harus diberikan kepada Perdana Menteri yang membuat keputusan untuk sedia menerima meskipun tidak menyenangkan terhadap MAS dan merombak keseluruhan syarikat penerbangan itu. Kemudian meletakkan khazanah nasional untuk memacu dengan pelan yang sama sekali baru dan menyuntik dana baru sebanyak 6 bilion ringgit Malaysia. Di pelantikan mula, kelahiran Jerman adalah satu perubahan besar kerana satu kelainan yang sebelum ini hanya meletakkan warga Malaysia untuk menerujui syarikat penerbangan nasional atau aset utama negara. Hanya mula tahu cabaran dan tugas yang dipikul beliau dan pasukannya serta harapan seluruh negara terhadap apa yang pasti panggilan terakhir untuk MAS. Dianggap sebagai penyusunan semula paling utama apabila rancangan 12 perkara khazanah diumumkan pada Ogos lepas. Kali ini menyaksikan kemunculan sebuah perniagaan entiti baru, iaitu MAB. Bermula dengan entiti kecil, Mula dan pasukan MAB kini sibuk mempersiapkan pelan perniagaan sebagaimana yang dapat dilihat daripada pengumuman, mencari pesawat lebih kecil, mengurangkan laluan yang tidak menguntungkan, rundingan semula kontrak serta menaik taraf infrastruktur IT syarikat penerbangan itu untuk meletakkan MAB pada platform menguntungkan dan mampan. Seperti yang disebutkan mula, beliau memerlukan kerjasama, bukan saja kaki tangan untuk bekerja bersama-sama beliau, tetapi juga khazanah kerajaan Malaysia dan rakyat supaya syarikat penerbangan negara sekali lagi akan terbang tinggi di langit biru. Kenyataan Setiausaha Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia bahagian Sarawak, Andrew Low, tepat semasa membuat kesimpulan apabila berkata, MAS mempunyai kepunyaan semua rakyat Malaysia, dan saya percaya kita semua merasa bangga dengan syarikat penerbangan nasional ini dan kita mahu melihat MAS terbang dengan bangganya sekali lagi. Ini kata Andrew Low. Dan kepada 98% daripada 14,000 pekerja yang akan bersama MAS, inilah pesanan Lim Swee Seng pula, iaitu Setiausaha Kesatuan Pekerja Penerbangan bahagian Sarawak, kepada semua kaki tangan MAB. Mari kita bekerja bersama-sama dan membuka lembaran baru. Satu yang positif setelah apa yang telah berlaku sepanjang 2014 mengenai MH340, mengenai MH17, dua kejadian yang betul-betul mengejutkan negara, dan kita telah ada MAS telah ada satu penstrukturan semula dengan membawa seseorang daripada Jerman yang bernama Christoph Müller untuk menerajui, untuk merestructure semula MAS, dan beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines Sdn Bhd yang baru. Satu tindakan yang berlainan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, kerana selalunya
MAS aset utama, antara aset utama negara ini diterajui oleh anak tempatan, tetapi kali ini mereka harus berikannya kepada orang luar untuk untuk restructure ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih bagus. Kita bukannya melepaskan ke orang lain, kita cuma belajar daripada orang lain. Betul. Belajar kepada orang lain yang lebih menguasai hal itu. Kita pernah dengar tak satu syarikat penerbangan di Amerika, Virgin Airlines. Bosnya sangat bagus. Bosnya sangat menjaga staff-staffnya. Bagi beliau, jika kita dia ada kod dia. Jika kita mengajar mereka, mereka akan belajar, mengajar mereka dengan baik, mereka akan belajar dan satu hari nanti mereka akan tinggalkan kita pula. Tetapi bukan setakat mengajar, jaga mereka dengan sebaik mungkin. Kerana bila kita jaga mereka, staff kita dengan sebaik mungkin, pastinya mereka tidak akan tinggalkan kita. Jadi beliau CEO ataupun ketua Virgin Airlines ni sangat menjaga staff mereka, sangat segala kemudahan dan sistem penerbangan itu sangat bagus. Sistemnya sangat teratur. Jadi hak-hak pekerja tu sepenuhnya mereka dapat. Mereka turutkan mengikut apa yang ada di dalam rancangan undang-undang. Maknanya pekerja tu mereka bekerja dalam keadaan yang santai, happy, gembira, tanpa tekanan. Mereka pihak Virgin Airlines telah menjaga staff mereka mengikut apa yang dalam Employment Act, dalam rang undang-undang yang telah ditetapkan, supaya staff-staff bekerja dengan senang hati. Perkhidmatan yang diberikan pun adalah yang terbaik. Itu pendapat beliau. Dan bagi saya itu sesuatu yang menarik, kerana itu juga bukan saja MAS, malah Malindo Air ataupun AAS yang harus ikuti, supaya dalam memberikan perkhidmatan yang baik, kita harus tahu siapakah yang layak untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik itu. Dan kita tutup, kita akhiri berita Nusantara kita hari ini dengan kata-kata bijak. Setiap orang pasti menghadapi masalah. Kata-kata bijak ni berhubungan dengan masalah lah. Masalah adalah ujian pendewasaan. Jadi tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Benahi atau perbetul diri sendiri dan menjadi peribadi yang lebih dewasa. Jadi kena matured, kena lebih dewasa. Masalah jadi, untuk mendewasakan kita. Betul. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Jadi masalah yang datang sebenarnya buat kita jadi lebih dewasa lah. Terima kasih. Kami akan bersiaran semula, bersiaran sekali lagi pada esok hari Rabu, 8 Julai. Terima kasih kerana mendengar. Salam cinta damai, salam hormat, selamat berpuasa. Selamat berbuka puasa nanti. Terima kasih.